Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Saudara Syuhaimi, Abang Mi, saudara Didin, saudara Mike, dan juga saudara Irwan Osman, saudara saudara Muhammad Amir, Tok Ngah, Ajim, saudara Jati Gimbun, Muhammad Khairi Aroy. Apa khabar? Ducati Starion. Nama sedap. Ducati Starion. Ini motor ni kot, motor besar ni. Botak Kojek. Saudara Irwan Osman, saudara Khairul Kio. Itu juga dengan saudara Azli, saudara Fazil Yub. Apa khabar? Raja Kamal Raja Bazian. Apa khabar aku? Orang Sungai Petani. Moga sihat ya. Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Saudara Khairul Q, saudara Mike alias Mahasan Harun, Waalaikumsalam daripada Bukit Jalil, saudara Mahasan. Begitu juga Raja Syarizat, Zaliza Muhammad, Mengkai pakcik, Mengkai. Raja Syarizat, apa khabar anda, sihat? Moga sihat aku. Begitu juga dengan saudara Daisy, saudara Mahasan Harun, Sayulan, saudara Irwan Osman daripada Baling, Kedah. Itu juga Afnizan Roslan, Bacik Fadir, saudara Roni Haidar Global, saudara Jamaluddin Bujang, saudara Muhammad Bujang, saudara saudara Bos Said, Wanati Rewan, Sepi, apa khabar saudara? Aduh yai. Itu juga saudara Puan Salamah Yusof, Puan Nuriah Arsyad, apa khabar Puan? Moga sihat semuanya ya saudara. Hari ini saya tengok di Parlimen masih lagi berbincang soal rakyat. Alhamdulillah, sebab sekarang ini masuk dalam bahagian segmen Kementerian Pertanian. Begitulah keadaannya saudara. Parlimen kita dia berbagi-bagi segmen. Hari ini segmen unjuran tambahan kepada bajet yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma hari ini lain tak ada cerita telur, masih ada lagi lah. Presiden MCA masih lagi berbicara soal telur. Tapi saya rasa telur dah tak ada masalah. Cuma mungkin beliau khawatir, iaitu Datuk Wee Ka Siong mungkin beliau bimbang. Kita nak berpuasa lebih kurang seminggu je lagi. Kalau keadaan itu terjadi, kalau telur tak cukup, susahlah sebab nak buat kuih, muih dan sebagainya. Ya, Wan Syarudin. Itu juga saudara Indra Setia, saudara Roslan MY, saudara Ismail Manap, Zamari LC, Aduka Gerambit Perak, ni daripada Kampa Perak. Saudara, saudara tuah, dia kata berlambak dah telur ni. Betul lah. Tapi itulah. Kadang-kadang Parlimen digunakan. Masa Parlimen kadang-kadang dihabiskan begitu saja. Saya bersetuju lah apabila mereka membicarakan soal kehidupan nelayan, soal kehidupan para petani. Tetapi yang penting sekarang ni bagaimana mau mengawal harga barangan makanan. Hari ni saya beli goreng pisang, saudara. Contoh, saya bagi tak contoh. Saya memang suka goreng pisang. Goreng pisang ni sekeping, saudara. Iaitu sebutir goreng pisang dibelah 3. Harganya RM1. Itulah keadaannya saudara. Saudara tuah dia kata minyak berlambak, tapi mungkinlah harga tak kurang saudara. Harga macam apa ini goreng pisang ni nipis sangat saudara. Tak macam dululah. Dulu 4-5 keping goreng pisang ini, sebutir buah-buah pisang dibelah 2, jadi 3 butir RM1. Sekarang mahal. Saudara tuah betul. Barang-barang dah ada dah, bukan tak ada. Telur ada, minyak masak dah cukup di pasaran. Cuma harga lah, kawalan harga tu yang penting. Ya, Puan Rubiah Osman, apa khabar? Puan Umi Yusof, itu juga Puan Halimah Said dari Ipoh, Perak. Madam K, pada ID, saudara Tab Abdul katanya. Begitu juga Ali Makno, minyak naik, meter yang turun. Jadi kadang-kadang begini kan saudara, anda menghantar kiriman, menghiburkan sedikit saya yang sebenarnya hati saya tak tentram lah melihat keadaan. Bila tadi saya beli barang di pasaran,
maupun pergi beli makanan mahal, saudara. Beli nasi kandar, saudara, seketul ikan goreng dan seketul ikan kari. Harganya RM21. Saya pun geleng kepala. Ini bukan makanan rahmah. Tak tahulah macam mana kita nak menghadapi bulan-bulan puasa mendatang. Saudara, saudara Zee, mahal, saudara. Memang makanan harganya mahal sekarang. Tak berbaloi. Peniaga jika makanan jual tak laku macam mana pula? Betul, kita faham. Sebab itu pimpinan harus memikirkan macam mana. Mesti ada formulanya. Kalau tak ada formula, tak tahulah, saudara. Kita merasakan bahawa sudah sampai masanya pimpinan negara turun. Wakil-wakil rakyat, menteri-menteri turun ke gelanggang. Lihat kehidupan rakyat. Bagaimana mereka perlu menyantuni. Inilah yang dihadapi oleh rakyat saban hari. Harga barang mahal. Sedangkan poket semakin kempis lah. Akhirnya rakyat marahlah, itu saja, saudara. Kita pun cuaca hari ini, saudara, nampak gayanya panas lit-lit. Dan saya usia-usia emas ini, saudara, tentulah terkesan. Sebab semalam tadi saya dah beritahu, menurut laporan kaji cuaca, harga pula ini cuaca di seluruh negara nampaknya panas. Panasnya pula tu mungkin akan mencetuskan gelombang haba. Ini juga perlu dilihat. Jadi pada teman-teman, eloklah kalau ada waktu, ada kesempatan, carilah air kelapa muda, minumlah air kelapa muda untuk menyejukkan badan. Saudara, lihat apa yang berlaku di Parlimen bila mereka membahaskan soal rakyat. Tidak dibahaskan, kita jadi tambah panas. Jadi mengelakkan. Terima kasih saudara Saddam Hussein. Lawa topi katanya. Topi ni saudara beli, dia orang pergi ke luar negeri, balik ada akan saya topi. Nak tutup rambut. Sebab hari ni saudara kita membicarakan tentang rambut. Sebenarnya saudara, rambut ini saudara act tak tentram kena ketum lah. Mak Ki dia kata kalau tak tentram kena ketum. Ini masalah saudara. Kita tidak harus mencari pelarian. Mesti menghadapi suasana apa yang berlaku di hadapan kita, kita tabahlah. Kalau itu yang ditakdirkan, kita menghadapi kehidupan. Sekarang ini, saya malam tadi pun saya dah jelaskan bahawa di Amerika 2 bank dah tumbang. Bukannya keadaannya bank itu perkasa. Bank sudah tumbang, saudara. Saya ingat dulu, satu ketika dulu, Atlant, Standard Chartered Bank, dia gambar mengali jaga tu strong and friendly. Kukuh lah. Tapi sekarang di Amerika 2 bank tumbang dan tutup. Jadi ini tentulah akan mengakibatkan ekonomi negara kita juga terkesan. Saudara Maliki Muhammad dia kata tak tentram kena ketum lah. Itu sahaja. So Rubidin. Apa khabar Bi? Jadi dalam keadaan sekarang ni tak payah kita fikir untuk mencari pelarian, hadapilah. Saudara Ali Maknor dia kata Menteri Formula dah lari. Saudara Imam Melati, manggis baru berputik. Mudah-mudahan lah bulan puasa nanti dapatlah kita nikmati pula musim manggis. Saya sudah Megat Zaharudin, sudah Pak Uda. Baik saudara, cerita hari ini cerita rambut sebenarnya. Mudah saja. Tapi banyak perkara yang boleh kita santuni. Kerana rambut itu adalah mahkota setiap insan. Mahkota kita adalah rambut, saudara. Kalau tak ada rambut, botaklah. Jadi mak botak. Terutama sekali pada anak gadis ataupun wanita. Saudara. Dan wanita perlu melindungi rambutnya. Kerana itu adalah sebahagian daripada aurat. Dulu-dulu mereka pakai selendang. Selendang adalah selendang sutra. Itu yang timbul lagu Selendang Sutra. Kemudian tapi kalau saya lihat filem-filem dulu-dulu lah tahun 60-an, 50-an, wanita Inggeris pun mereka menutup kepala. Kalau di negara Balkan misalnya, saudara, mereka bukan beragama Islam. Selepas hancurnya kerajaan Andalusia di Spanyol, tapi wanita-wanitanya masih lagi memakai selendang penutup kepala untuk menutup bahagian rambut, tapi tak banyaklah, maka kerana ada passion. Malahan rahib-rahib di gereja juga mereka memakai penutup kepala, menutup rambutnya. Jadi sekarang ini harga sudah tak ada selendang, saudara. Sekarang ni dah macam mini telkung. Dan ada kepelbagaian
brand daripada yang kita lihat jenamanya macam Siti Khatijah, Telekung Aryani. Mahal pula tu saya. Retinya terlalu mahal untuk melindungi mahkota wanita. Dulu-dulu pun saudara, masa saya sekolah dulu, anak-anak gadis kebanyakannya memanglah mereka tidak memakai penutup kepala, tapi rambut mereka dianyam, kita panggil macam ekor kuda. Apakah anda ingat? Saudara, Raja Shah Daniel dia kata, pernahkah Pak Amir rambut perenggi? Rambut saya macam-macam passion dulu saudara. Jadi saya dulu anak gadis memakai menggunakan rambutnya dianyam, disantun jadi macam ekor kuda, selalu jadi dua. Kadang-kadang cotek ada kat atas tu. Jadi saya terfikir saat-saat begini betapa sukarnya ibu-ibu ataupun si rumah, tentulah sebelum anak gadis mereka ke sekolah, tentulah mereka akan menganyam rambut tu. Dia tak boleh buat sendiri. Rambut ekor kuda. Apakah anda masih ingat? Mesti kebanyakan. Tapi kebanyakannya juga anak-anak gadis India. Saudara. Dan hari ini tak nampak pun dah. Mungkin terselindung di sebalik selendang ataupun ini produk yang mereka pakai. Saudara. Jadi berbeza dengan lelaki. Lelaki dulu dia mesti smart. Rambut depan tu mesti ada remos ataupun mesti ada jambul. Saudara, jangan lupa. Selalu saya katakan, jambul tu nak buat jambul kena ambil bedak. Ambil bedak batu tu letak dekat ujung kepala ni. Dipusing-pusing. Dapatlah je remos ataupun jambul. Yang itulah kononnya tampan sangatlah. Tapi rambut di bahagian belakang disikat dengan rapi. Mesti pakai minyak. Kalau tak ada pun ambil minyak kelapa lah saudara. Zaman jahiliah dulu rambut panjang lepas pinggang. Itu saudara Nora Arsyad. Benar. Saya tak katalah zaman jahiliah, zaman-zaman dulu yang tidak ada kesedaran tentang perlunya wanita itu menjaga mahkota gadisnya, iaitu rambut saudara. Jadi lelaki dulu dia sebelum datangnya budaya-budaya yang macam-macam. Rambut mesti disikat dengan rapi, digunting. Tapi selepas itu bila datang kumpulan Beatles, mulalah lelaki berambut panjang di belakang. Tak panjang mana pun saudara. Dekat dengan bahu saja. Taklah melirik sampai sekarang. Ada setengah sekarang ni panjang sangat-sangat. Kemudian selepas Beatles ada pula bila penyanyi terkenal, apakah anda lupa? Penyanyi Jeffrey Dean. Jeffrey Dean, dia bahagian depan tu cantik, dia punya belahan apa semua, di belakang tu panjang sedikit. Itu bahagian rambut dulu-dulu saudara. Saudara Imam Melati dia kata sekarang dah moden. Dulu nak gosok baju pun kena bakar arang dan tempurung. Hari siang lagi kena gosok betul. Sekarang ni segalanya mudah. Iron ataupun penggosok baju dah boleh pakai sistem wap. Dulu-dulu betul pakai striker. Ada striker tu ada yang menggunakan kayu arang, ada menggunakan tempurung. Ada duit sikit boleh lah pakai kayu arang. Tahan lama kalau tempurung tu. Kesian saya tengok kakak saya. Sambil dia menggosok tu, lepas tu letak iron tu ataupun striker, ditiup puih. Abuk-abuk bakaran daripada ini tempurung tu kena muka dia saudara. Tapi itu keadaan. Sekarang saudara, Raja Shah Daniel kajian menunjukkan striker kayu arang yang terbaik. Saya belum dapat laporan itu. Raja Shah, saya minta ampun. Tak tahulah sebab saya belum dapat. Tapi kalau nak dikaji secara biasanya memanglah kayu arang tu pertama kita rapat dengan api. Ada dia punya kepanasan. Yang kedua, beratnya tu mengukuhkan otot-otot. Saudara Cik Siti, dia kata dapat Lostar, panas lit-lit. Alhamdulillah. Secara kepanasan ini agak saya rasa mungkin masuk minggu kedua nanti bertambah melampau. Kalau musim bulan puasa, aduh, letih saudara. Kalau panas nanti. Dan bila menyemput seorang rambut ini saudara, bila datang Jeffrey Dean, rambut panjang belakang. Dia bila panjang di belakang tu, dia ada lentik pula tu. Itu rambut Jeffrey Dean. Fashion rambut lelaki dulu, rambutnya mesti melentik di belakang. Disikat cantik depan, belakang tu panjang tetapi melentik. Itu rambut Jeffrey Dean. Selepas itu hadir pula
macam-macam pelakon lah, penyanyi yang rambut panjang. Dan tetapi saya melihat bahawa warga artis mereka adalah merupakan trendsetter. Macam kalau kita tengok macam hadirnya Bob Marley. Bob Marley ni lagi teruk saudara, berkarat rambutnya, bergumpal-gumpal panjang yang memang tak terurus. Tutup dengan topi saja. Dan bila Bob Marley datang, banyaklah anak-anak muda kita ni yang cuba mengikut trend itu. Rambutnya panjang. Bob Marley ni adalah warga kulit hitam di Afrika. Mungkin gamaknya negeri mereka susah nak cari minyak rambut. Tapi kita ni bila tengok begitu Bob Marley ikut. Tapi masih lagi waktu itu saudara, mesti lagi jambul from Taiping with love ada lagi dipakai. Jadi ramai lagi laki-laki yang pakai jambul. Naik mesti naik motosikal ataupun Vespa. Kalau tak ada Vespa, Lambretta. Kalau kayu basikal jarang. Anak-anak muda yang kayu basikal jaranglah nak jaga rambutnya sangat. Tapi kalau pakai Lambretta atau Vespa ataupun motosikal, jambul tu mesti dijaga rambut. Kemudian bila datang seniman Yul Brynner. Yul Brynner pula datang, dia set satu lagi, iaitu bila laki-laki botakkan kepala. Ini mungkin dalam filem lakonan cerita kisah macam Firaun, The Ten Commandments. Dulu ada satu filem tajuk dia The Ten Commandments. Saudara, kisah Firaun, kisah Nabi Musa yang difilemkan. Masa itu filem tak ambil kisah pun soal Nabi dan sebagainya. Orang tak begitu peka. Sekadar menonton. Tetapi mereka mengikut trend yang fashion yang digayakan oleh Yul Brynner. Iaitu botak. Ramailah orang botak. Itu waktu passion saudara. Tetapi saya masih ingat lagi sewaktu saya mula-mula bekerja di Kuala Lumpur. Kalau saudara masih ingat, masa dulu di hadapan Dataran Merdeka. Hadapan Dataran Merdeka itu dulu tu banyak terdapat mahkamah-mahkamah. Mahkamah Magistrate, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi. Dan sepanjang jalan di belakang bangunan mahkamah tersebut, ramai tukang-tukang gunting. Ramai saudara, saya ingat tak silap dalam 20 orang. Dia duduk sidai tepi sungai. Di tepian sungai Gombak tu. Duduk situ, tugasnya nak memotong rambut. Harga untuk gunting rambut saudara murah. Dulu RM1.50 bagi satu kepala. Dulu saudara. Tapi sekarang ni, kemarin saya bawa cucu saya gunting rambut dan saya juga gunting rambut. Satu kepala dah RM15 saudara. Tak macam dulu RM1.50. Kalau dekat kampung saya dulu saudara, ada tukang gunting tu Cina. Dia buka kedai gunting rambut. Gunting rambutnya RM1.50 siap kuit telinga lagi. Lepas dia gunting rambut kita, lepas tu dia suruh relax, dia pun ambil dia macam ada lampu tu, dia siap cuci telinga. Dulu. Saudara, Iman dia kata botak bukan seorang botak. Kena matahari memancar-mancar macam cermin. Yul Brynner. Dan ada pula tu kalau di kedai mamak, yang kita gunting tu India, dia siap dengan cuci muka. Itu cuci muka tambah RM1. Kalau RM1.50 tambah RM1, habislah pemisainya, jambang ditaruh dengan baiknya. Sekarang tak dapat saudara. Sekarang segala-galanya mahal. Upah gunting pun antara RM15 ke RM25. Begitu juga kalau wanita pergi ke kedai gunting ataupun kedai solikkan mereka, paling-paling murah pun dalam RM35. Berbeza. Segala-galanya mahal saudara. Saya kadang-kadang bila teringat benda begitu, memanglah kita mahukan kembali ke musim yang terdahulu, tapi tak mampu lagi. Dan tukang gunting sekarang ni kebanyakannya tidak lagi merupakan warga Melayu. Banyak ramai tukang-tukang gunting, kedai-kedai gunting ini anak-anak muda dari India. Dulu selalunya macam di Jalan Masjid India, mereka berpindah daripada belakang bangunan Sultan Abdul Samad, mereka pindah ke sekitar Jalan Masjid India, adalah gerai-gerai kecil-kecil itu. Kebanyakannya adalah warga dari Indonesia, lelaki Minangnya, dari Sumatera. Dan mereka ambil untuk upah rambut ni masa dulu RM3.50 naik RM5. Hari ni RM15 saudara. Itu keadaannya. Saudara Raja Shah, tap pula kepala ni.
Saudara Rubin Prasrat, dulu upah gunting rambut RM2, duduk kerusi boleh dipusing-pusing. Ya, betul. Kursi dulu, sekarang pun ada juga. Sekarang pun ada juga. Kursi itu masih boleh dipusing-pusing supaya memudahkan tukang gunting rambut tu, saudara. Dan Puan Noriah, dia kata kedai gunting orang India. Kebanyakan sekarang ni, kedai gunting rambut adalah orang India. Saudara, ruang waktu, dia nostalgia dia bila cakap soal rambut ni, teringat minyak rambut Tancho. Warna hijau, saudara. Saya pun pernah gunakan. Tapi bila dulu minyak rambut ni perlu sebab untuk bau kelihatan kemas. Selain daripada itu, di poket belakang tu mesti ada sikat. Kena saya bawa. Maklum sajalah naik bas ke ataupun naik bas mini. Bila dah rambut berselerak tu, kenalah sikat balik. Tak adalah macam Boris Johnson. Saya tengok Boris Johnson itu mantan Perdana Menteri England. Dia tak jaga rambut langsung. Secara ruang waktu, dia kata dulu gerun tengok pisau cukur asah dengan tali pinggang. Dia bukan tali pinggang, dia seperti tali pinggang. Dia tergantung pisau cukur dulu tu, dia suset, baru nak menajamkan pisau cukur, barulah disukur rambut. Memanglah gerun juga saudara sebab pisau dia panjang. Tapi sekarang dah tak ada lah sebab mungkin gamak selepas saja hadirnya penyakit HIV. Maka semua kedai-kedai gunting rambut diarahkan tidak boleh menggunakan pisau cukur yang sama, mata belik yang sama untuk setiap pelanggan. Kerana dikhawatiri bila dicukur bahagian kepala ataupun mungkin ada berlaku luka sedikit, maka itu boleh menjangkit kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Sekarang ni dia pakai jilid, dia masukkan dalam, ada macam pisau cukur juga, saudara. Dia masukkan dalam tu, dia pecah. Jadi satu jilid tu pecah dua. Tiap-tiap satu pelanggan ambil sekerat. Jadi tak adalah dikhawatiri bahawa jangkitan HIV dan sebagainya. Itu dulu. Saudara, Imam Melati, mak-mak kota dulu basuh dengan santan. Kilat rambut. Betul saudara? Mak-mak bukan kota, mak-mak kita, kata saudara Imam Melati. Mak-mak kita dulu dia kata basuh rambut ini dengan santan. Sebenarnya bukan dengan santan. Yang baiknya ambil dia punya hampas kelapa. Hampas kelapa itu dilumur, baru dibilas. Untuk tujuannya untuk mengilatkan rambut dan juga nampak hitam. Sebagai vitamin kepada rambut, saudara. Sebab rambut adalah mahkota insan. Saudara, Rabudin Pasrat, hebat pun saudara Rabudin Pasrat ni. Dia kata wanita buat rambut kerinting guna skop alat umpama oven. Kata Mak Sabu itu yang angkasawan naik ke bulan. Dia sekup. Dulu rambut kerinting. Rambut dulu tidak banyak wanita tak pakai selendang. Jadi ada yang kerinting, ada yang pendek dan sebagainya. Sekarang ni pun ada juga, bukan tidak ada. Tapi kebanyakannya gadis-gadis bukan Islam. Gadis-gadis, wanita-wanita muslimah. Kebanyakannya mereka akan menutup mahkota gadisnya. Itu rambut mereka kerana itu adalah sebahagian daripada aurat. Ini sebab tu sekarang ni saya lihat kebanyakan kedai-kedai. Kalau tengok filem Madu 3 yang dipakai sekup tu, itu pertama kali rambut tu pernah diuap. Secara Raban dia faham pula pakar juga pakai hal-hal rambut wanita ya. Ya, Delmira Bit, apa khabar? Ruang waktu dia kata ruang waktu, dia komen sikit pada Imam Melati, dia kata campur dengan asam jawa dan santan. Itu keadaan dulu, cara-cara ibu-ibu kita menjaga mahkota wanita. Rambut mesti cantik, berkilat dan tak patah, tak pecah. Secara itulah saudara Rabudin Pasarat. Dia bijak menghayati bagaimana wanita menjaga rambut kerinting. Saudara Puan Norsyah Asyad, dia kata basuh dengan santan supaya nampak hitam. Itu tujuannya saudara. Sebab itu kadang-kadang menggunakan minyak rambut kelapa lebih baik daripada jenama-jenama yang ada. Macam Tancun lah, Braikri dan sebagainya. Itu keadaan yang kita lihat. Saudara Amran Abi, salam dari Perlis. Saudara. Jadi, rambut ni saudara memainkan peranan. Rambut juga akan menampakkan sama ada anda matang ataupun tidak, anda pun sudah tua.
Kalau rambut tu dah putih, sedar-sedar diri lah. Anda sudah menjangkau usia mengatasi umur 50 tahun. Saudara Zanggi Putih, dia kata, tukang gunting rambut merupakan satu kerja yang mulia. Benar juga. Sebenarnya, tidak ada sesiapa pun. Ini hebatnya rambut ni, saudara. Kamu boleh memotong rambut pelanggan. Setiap tukang gunting rambut, dia tak boleh gunting rambut sendiri. Dia kena cari orang lain untuk gunting rambut dia. Saudara Dalmira Bed, dia kata orang dulu rambut lurus, kemudian dikerintingkan. Waktu itu, memanglah anak gadis, mungkin Puan Dalmira Red Bed ni, dia dapat mengalami suasana rambut dikerintingkan. Kerana waktu itu, hanya sekadar menutup dengan selendang sutra. Selendang sutra untuk gadis pujaan hatiku. Dulu, saudara. Saudara Rabudin Pasar, dulu guna limau nipis cuci rambut dan hilangkan kelememur. Memang itu antaranya ubat paling mujarad. Kelememur ni sebenarnya dia bukan macam orang kata ulat ataupun tidak. Kelememur ni kerana daki-daki yang ada pada rambut. Kerana kepala kita ni kadang-kadang kulit kita mudah terkopik. Jadi dia kekal situ. Jadilah kelememur banyak. Jadi orang tengok gelilah orang tengok. Dan saudara Namrong, dia kata saya belum 70 lagi tapi dah botak di tengah kepala. Jadi apa solusi untuk melebatkan rambut? Saudara Namrong dia tanya, macam mana nak buat? Saya pun tak nak kata apa, saya pun botak juga dah sekarang saya rasa lah memang sekarang ni ada rambut yang boleh ditanam. Mahkota lah katakan, sekarang ni ada cara baru untuk melebatkan balik rambut yang dah botak tu ditanam, tapi itu artificial. Setengah orang gunakan inai rambut ni supaya nampak lelaki lah. Saya tak tahu wanita macam mana sebab sekarang ni wanita kebanyakannya menutup kepala mereka. Secara demerit dia kata kalau nak gaya ramai wanita cuci rambut di telaga guna kayu beluru. Ini satu benda yang baru. Terima kasih Delmira. Kayu beluru tu kayu apa tu? Abdullah Majid, terima kasih Adir daripada Pekan. Kita berbicara soal rambut, mahkota insan. Bukan saja mahkota gadis, saja, mahkota insan. Setiap insan mempunyai rambut. Kalau tak ada rambut, dia botak. Bila botak, bila tengah hari berkilat memancau-mancau. Tapi kalau anak gadis dulu, rambutnya terbiar. Tak ada selendang, tak ditutup. Tapi hari ini kebanyakan gadis-gadis muslimah, mereka nak keluar rumah mesti cari tudung. Sebab itu harga tudung pun mahal. Dan kalau kita bijak mengambil kesempatan, ini juga boleh dijadikan sebahagian daripada sumber ekonomi. Macam mana yang berlaku pada perusahaan telkong Siti Khatijah lah, Ariani dan macam-macam ni saudara. Sedangkan kain-kain tu pelbagai lah. Ada yang lembut, selembut sutra, ada kain biasa, kain kasa dan begitu saudara. Ini ada juga tudung tu dia harganya RM10 satu, ada yang 15, ada yang 50, malahan RM500 pada saudara. Saudara Delmira dia kata orang Kelantan panggil kayu beluru sebab kayu tu berbuih. Macam mana kayu beluru tu? Saudara Delmira dia kata shampoo orang kampung. Selamat petang Saudara Majid. Dia kata tak boleh guna pangkat pokok pisang kalau rambut botak, dia kata kalau tak boleh guna panjat pokok pisang kalau rambut botak. Macam mana tu? Kalau nak panjat pokok pisang berdebu mula jatuh saudara. Selamat Sabri, terima kasih Saudara Hazmidin. Hari ini sangat jam dan saya ke IJN dapati orang terlalu ramai. Nampaknya orang-orang banyak yang kena sakit jantung. Ini orang sakit jantung saudara kerana bukan sakit, sebenarnya jantung tu semakin lemah. Waktu saya kena sedikit gangguan jantung dulu, doktor saya bagi tahu, dia kata dia bukannya sakit, dia gangguan. Gangguannya artinya radang jantung tu dia tak berfungsi. Pertama sekali kerana tersumbat. Bila tersumbat macam dia nak pam darah. Yang keduanya kadang-kadang kita kurang exercise. Macam tangan lah. Dia kalau kita tangan, kita selalu bergerak, apa semua, adalah otot-ototnya. Begitu juga dengan jantung. Jadi jantung ni, kalau dia tersumbat,
Macam mana nak pumpkan segala oksigen dan sebagainya, darah dia mengalir dalam badan kita. Cuma saya selalu katakan pada teman-teman, hebatnya ciptaan ilahi, ciptaan Allah SWT. Hanya seketul saja jantung itu boleh dibawa ke mana-mana. Tapi kalau orang yang sakit, macam sakit buah pinggang, yang terpaksa cuci darah, terpaksa duduk, dan pencucinya tu besar macam peti ais. Allah SWT mencipta buah pinggang 2 butir tu kecil saja, tapi boleh dibawa ke mana-mana. Itulah kita kena hayati ciptaan Allah SWT. Sebab itu kita kena jaga jantung kita. Pertama sekali, untuk mengelakkan serangan jantung ni, jangan fikir macam-macam. Jangan susahkan hati anda. Kalau selalu runsing fikiran, maka mudah dijengah oleh sakit jantung. Saudara, bukan sakit sebenarnya, serangan jantung. Surah Abdullah Majid dia kata, kalau dah tua botak tu, lumrahnya kalau orang muda boleh guna pangkal pokok pisang. Saya tak tahu apa petu tu. Yang saya tak pernah gunakan petu yang sebegitu. Yang saya tahu, kalau muda-muda dulu mesti pakai minyak rambut. Kalau tak ada minyak rambut, bright cream dah habis, Old Spice dah habis, tancu pun dah habis. Ambil lah minyak rambut, minyak kelapa. Jangan lumur dengan minyak tanah, sudah. Terima kasih Saudara Raja Shah Dana, Saudara Mustafa Jaafar, Saudara Abdullah Majid. Dah tua-tua ni, darah dah pekat, memanglah. Itu kalau mereka yang sakit jantung. Jadi pada teman-teman semua, saya menasihatkan, pertama-tama sekali, hiburkan hati. Sebab itu saya tiap-tiap petang, saya cuba menghiburkan anda. Dengan memori silam, kita bercerita tentang masa lalu. Supaya bila kita mengingat masa silam itu bukan untuk sedih. Tapi ada yang lucu, memang ada juga cerita sedih. Dan untuk mengingatkan bahawa perjalanan hidup kita ini semakin panjang. Semakin jauh perjalanan kita. Daripada anak kecil, nak jaga rambut dulu. Saya ingat sekarang ni dekat-dekat nak bulan puasa. Dulu, waktu saya kecil-kecil, bila dekat nak puasa tu, bila Allahyarhamah ibu saya bawa saya ke kedai untuk potong rambut, saya tahulah dah dekat dengan bulan puasa. Potong rambut lebih kurang seminggu sebelum puasa. Dan seminggu sebelum hari raya. Katanya baru nampak cantik, nampak kemas. Dan tidak pula macam mana kalau kita pergi ke Mekah. Pergi Mekah selepas saja kita sa'i, kita mesti memotong rambut. Selalunya dia tak potong dengan gunting saudara. Dia botakkan terus. Itu gambarannya. Jadi artinya saudara, rambut ini paling penting dalam kehidupan manusia. Sebagai tanda kita selesai mengabdikan diri pada Allah SWT, maka kita sanggup untuk membuang mahkota kita semata-mata pengabdian kita. Itu saya lihat dari segi dia punya sirah yang di sebalik tindakan itu. Wanita juga kena potong, kena bawa gunting, kena potong. Saudara, dan kalau di Indonesia dulu-dulu saudara, kalau rambut anak gadis itu dipotong, itu merupakan satu tindakan yang amat menyedihkan, amat memalukan, malah dianggap sebagai hukuman. Kalau gadis-gadis itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tak manis, maka hukuman ketua kampung tu potong rambutnya. Bila potong rambut itu amat memalukan dan amat menyedihkan. Mungkin ketika itu tak ada pakai tudung, mungkin orang nampaklah rambut yang sudah semakin tidak terurus. Saudara Mak Jamaluddin macam mana tak fikir bukan duit tak ada. Saudara Man Jamaluddin, memang ya Limun Cing, memanglah sekarang ni kita bukan nak fikir bukan. Maksud saya suasana keadaan, apa lagi kita boleh buat? Selalu saya pesan dengan kawan-kawan, kalau kita kadang-kadang bila malam nak tidur pun tak boleh, jangan fikirkan sangat. Tidur dulu, pagi besok baru fikirkan. Kerana waktu anda sebelum nak tidur, nak fikir besok nak bayar hutang, mana nak cari duit. Sebab itu sampai pukul 5 pagi, sampai subuh pun tak tidur lagi, memikirkan. Apa ada solusinya? Pukul 2 pagi, 3 pagi, bank tutup. Nak telefon kawan, tak ada. Nak cari kerja, tak ada. Sepatutnya tidur je. Pagi besok bangun, badan sehat, badan segar, barulah berusaha, barulah bank buka jam 9 pagi. Jadi, sebab itu jangan fikirkan sangat. Hidup ini, saudara. Pertama-tama sekali, kena ingat, rezeki tidak pernah salah alamat. Dan yang kedua, setiap apa rezeki yang kita ada, itu adalah ketentuan ilahi. Allah SWT telah pun menetapkan rezeki pada setiap hambanya. Makhluk ciptaannya telah tersedia dengan rezekinya. Jangan kita fikirkan sangat. Tapi berusaha kena buat. Kerana kita harus mengubah nasib kita dengan usaha kita.
Jadi bila kita berusaha dengan redha Allah SWT, dapat berubah. Tapi kalau kita masih lagi tertunggu-tunggu, itu yang membuat susah hati. Contoh, saya kata, tunggu. Perdana Menteri dah buat pengumuman, ada bantuan, STR lah dan sebagainya, tunggu bila nak dapat. Bila lambat lagi, susah hati. Itu keadaannya membuatkan kita runsing. Jangan runsingkan fikiran anda. Hidup ini perlu diteruskan, tetapi tak semestinya kita melihat pergantungan segala-galanya pada orang. Kufur iman kalau kita merasakan rezeki itu datang daripada seseorang. Rezeki itu daripada Allah SWT. Saya hari ini, malam tadi, sahabat saya, Ustaz Faizal. Dia datang rumah saya, dia bagi saya ni. Ada buah tamar ni, tak makan lagi pun. Ini buah tamar ataupun buah kurma daripada Madinah. Banyak orang panggil kata buah tamar Nabi, iaitu kegemaran bagi Rasulullah. Itu jenis ajwa. Ni. Saudara. Dan kalau boleh saudara, saya nak berpesan pada anda, pastikan di rumah anda sentiasa ada buah tamar. Kerana menurut baginda Rasulullah SAW yang saya faham, sama ada hadis ini sahih atau tidak, tak tahulah saya. Ada orang mengata kat saya kata boleh juga diguna pakai. Rumah yang tidak ada buah tamar adalah rumah yang mengundang kepapaan, mengundang kemiskinan. Jadi pastikan di rumah anda ada, supaya sentiasa ada buah tamar. Itu katanya, saya tak tahu sejauh mana benda ini sahih tak sahih, saya tak tahu. Itu bacaan saya. Saudara Abdullah Majid, dia kata botak lagi sedap. Terjun dalam sungai, sejuk segala-galanya. Itulah saudara, kalau kita gunting rambut pun, saudara, kalau rambut pendek pun sama juga. Tapi botak ni, budaya rambut botak ni serta hadirnya pelakon Yul Brynner. Selepas tu mulalah orang botak rambut, dan sekarang ni ramai juga saya lihat anak-anak muda yang membotakkan rambutnya. Mungkin gamaknya dia merasakan susah sangat. Nak gunting rambut kena pergi gunting sampai RM25. Botak terus. Senang. Kalau botak boleh suruh rumah ke pembantu kita ataupun adik-adik kita untuk cukurkan. Tapi nak gunting, masalah lah. Nak di patternnya, macam-macam pattern ada. Kalau pergi ke kedai gunting rambut tu ada macam-macam. Ada 1001 gaya potongan rambut. Saudara, Kojek. Kojek pun sama juga. Itu suri TV dulu, Kojek. Saudara, Rambudian Pasrat, majlis cucuran jambul, rambut masih kekal tradisi. Itu untuk anak-anak kecil, bayi kecil yang dilahirkan. Awal-awalnya mereka dalam tempoh 7 hari itu selalunya ada upacara cukur rambut. Ini kerana waktu mereka, setiap bayi yang berada dalam rahim itu, dia bercampur aduk dengan lemak, dengan darah yang ada dalam kandungan ibu dan uri itu. Jadi bila dah lahir ke dunia ini, mesti nak dibasuh dan sebagainya. Tapi masih melekat lagi kadang-kadang, saudara. Jadi cara terbaik adalah orang panggil dulu cukur rambut. Tapi zaman sekarang ni tak cukur semua, potong rambut. Dan kalau anda melakukan budaya potong rambut ataupun upacara potong rambut ni, kena ingat bila anda buat kenduri itu, kena ditimbang rambut itu. Kalau berapa berat rambut itu, itulah anda perlu cari rezeki yang lain untuk bersedekah kepada anak-anak kecil. Dia unggulannya seorang bayi itu kita cukur. Kalau cukur rambut tu beratlah sikit rambutnya, kalau sikit-sikit tak adalah. Jadi berat timbangan rambut itu ditimbangkan dengan emas. Seberat mana emas itu? Kalau emas 1 mayam ke, 1 gram ke, 2 gram, dinilaikanlah. Itulah nilainya. Kita perlu sebaik-baiknya kita digalakkan untuk memberi makanan kepada anak-anak yatim. Itu yang saya dengar lah budaya. Sama ada ini jadi perkara dalam sunnah Rasulullah, saya tak tahu. Tapi itu yang selalunya amalan, sebab arwah nenek saya, wan saya bilang kampung. Bila potong rambut tu tapi sekarang ni rambut yang dipotong letakkan dalam kelapa muda. Saya tak tahu kenapa. Mungkin kata mereka mungkin sejuk kepala bayi itu. Tapi sebenarnya setiap rambut bayi yang digunting itu hendaklah ditimbang dengan emas, dan apa-apa beratnya itulah nilainya kita perlu bersedekah. Saudara, jadi pastikan kita menjaga mahkota gadis kita, mahkota lelaki kita, mahkota insaniah. Jaga rambut, tapi kepada teman-teman yang rambut dah semakin hilang, rambut semakin gugur, kata orang Perak, ataupun semakin putih, artinya kita semakin hampir dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Kalaupun kita mau kembali ke pangkuan ilahi, biarlah kita kembali dengan membawa segala 1000 rahmat. Kerana kita sentiasa tidak melakukan dosa-dosa dalam kehidupan.
Jaga kehidupan kita secara hidup tidak berpanjangan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.